kongsikan kenapa Mekah tu dipilih sebagai tapak kemunculan Nabi akhir zaman. Sebelum kita pergi kepada bab tersebut, kita kena faham bahawa bangsa Arab ni selepas ulama kaji bahawa mereka adalah satu bangsa yang kita perlu akui adalah bangsa yang istimewa. Walaupun pada hari ni kita boleh cakap orang Arab ni lebih teruk daripada orang Melayu, lebih teruk daripada bangsa-bangsa lain, yang mana kita, kalau saya sendiri pengalaman dengan orang Arab ni, kalau boleh cakap tak nak dah duduk negara Arab ni kan. Senang cakap macam tu. Baik duduk kat Perancis ke, kat Britain ke, baik duduk dekat selain daripada negara Arab lah, senang cakap. Pernah berurusan dengan orang Arab macam mana? Siapa pengalaman duduk pergi Mekah, Madinah tu sikit je. Sebab kita sebenarnya bila pergi Mekah, Madinah, kita bercampur dengan orang luar kan, yang berniaga pun orang luar. Tapi kalau kita duduk dalam komuniti Arab tu sendiri, kita tahu macam mana perangai dia. Tapi still Allah pilih bangsa Arab adalah bangsa yang terbaik. Macam mana saya kongsikan dulu, Allah tengok daripada Nabi Adam, keturunan Nabi Adam siapa yang terbaik kan. Ambil daripada keturunan Nabi Ibrahim, kemudian Ibrahim daripada Adnan. Adnan tu daripada bangsa apa pula? Bangsa Arab. Arab yang daripada kabilah mana? Quraisy. Kabilah Quraisy tu yang terbaik ialah siapa? Bani Hashim. Bani Hashim yang terbaik daripada golongan Bani Hashim siapa? Keturunan Abu Muttalib. Daripada keturunan Abu Muttalib siapa pula yang terbaik? Abdullah. Daripada yang terbaik daripada Abdullah ni pula siapa? Lahirlah Nabi Muhammad SAW. Sebab Abu Muttalib ada 10 anak kan. So memang Allah pilih terbaik daripada yang terbaik. So daripada Arab yang terbaik, yang paling baik daripada keturunan Arab ni ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum tu kita nak kaji, nak kongsikan apakah dia keistimewaan bangsa Arab ni sampai Allah utuskan Nabi daripada golongan Arab. Sedangkan orang-orang Yahudi, orang Nasrani menjangkakan bahawa Nabi akhir zaman ni daripada Bani Israel. Tapi Allah telah tukar dia punya jangkaan tersebut dengan memilih bangsa Arab sendiri sebagai Nabi. Dia berkaitan dengan keadaan muka bumi, iaitu geografi di mana tempat tinggalnya orang Arab itu sendiri. So Allah tengok, bukan sekadar tengok bangsa, tapi tempat dia tinggal. Sedangkan kita tahu bahawa sebenarnya tanah Arab ni dikelilingi oleh dua tamadun yang besar, tamadun Parsi dan juga tamadun Rom. Dua-dua ni hebat masa tu. Orang Arab ni tak ada orang nak tanah Arab ni tak ada orang nak duduk pun. Parsi, Rom pun tak nak jajah sebab tak ada apa kat sana. Tapi still Allah pilih kawasan tersebut untuk kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada segi tamadun, orang Arab dah tewas daripada kaca manusia, kaca mata manusia. Tapi Allah tahu yang terbaik. Okey, Parsi, kalau kita tengok kehidupan orang-orang Parsi pada masa tu, dia bertembung antara agama dan juga falsafah. Agama ada, Parsi dia agama apa? Majusi. Yang semua api tu Parsi lah. Sekarang ni bangsa Parsi ni Iran lah. Still ada bangsa tu Parsi Iran. So kehidupan orang Parsi masa tu berkecamuk, sama ada nak dulukan agama ataupun falsafah. Dia hebat kan. Dan mereka adalah pengikut agama Majusi. Majusi iaitu Zoroaster. Kalau Arab dipanggil agama Zoroaster ni yang menyembah api. Dan antara ajarannya ialah menggalakkan lelaki berkahwin dengan ibunya. Ni ajaran dia. Anak lelaki digalakkan supaya berkahwin dengan ibu sendiri. Bayangkan, satu tamadun yang hebat, tentera yang hebat, ekonomi yang kuat, tapi daripada segi akidah, daripada segi agama, akhlak dia hancur. Anak boleh kahwin dengan ibu. Anak perempuan ataupun adik dan saudara perempuannya pula pun boleh dikahwinkan dengan saudara lelaki dia. Maknanya kalau kita ada adik-beradik perempuan, kita boleh kahwin dengan kakak kita ataupun adik perempuan kita. Begitu juga kalau kita ada anak buah perempuan pun kita boleh kahwin. Yalah, dengan ibu pun dia galakkan kan. Lepas tu pada zaman Yazdrojid pula, nama dia punya raja, yang memerintah pada pertengahan abad ke-5 Masihi,
Dia ni sendiri yang telah berkahwin dengan adik perempuan dia. Bayangkan satu orang raja, maharaja lah saya panggil kan, maharaja Parsi ni kahwin dengan adik perempuan dia sendiri. Jadi kita nampak dia punya, orang cakap, kehidupan yang begitu kelang kabut, tak ada sistem. Agama tak ada. Agama ada tapi tak dipraktikkan. Jadi Imam Syahrastani dalam kitabnya, ada satu kitab memang Al-Milal wal-Mihal, maksudnya Milal dan Nihal ni ajaran-ajaran dan juga agama. Kitab-kitab yang menceritakan tentang agama terdahulu. Bahawa mereka mengatakan bahawa agama Zoroastri ni menyatakan bahawa kaum wanita, kebebasan mereka tidak ada hadnya. Maksudnya boleh buat apa saja. Begitu juga dengan kebebasan menggunakan harta benda dan seterusnya, menjadikan wanita dan harta benda ini kepunyaan dan hak milik bersama. Boleh share. Perempuan ni siapa-siapa boleh share. Begitu juga harta benda. Jadi kalau bila benda ni berlaku, keturunan tu, kalau ada anak lahir, milik siapa sebenarnya? Siapa ayah kepada anak tersebut? Siapa-siapa boleh share. Mana-mana perempuan, adik-beradik pun boleh kahwin sama adik-beradik, mak pun boleh kahwin dengan anak. Jadi boleh bayang tak kehidupan masyarakat yang macam tu? Hingga kan api, air, rumput, semua orang boleh kongsi. Ada hak milik. Maksudnya tak ada privacy lah. Saya boleh masuk rumah Haji Noor, saya boleh tidur dengan, contoh dengan dia punya contoh, saya boleh guna api dia, tengok TV dia, tengok Astro dia, lepas tu makan dia punya nasi ke apa. So Abang Noor pun datang ke rumah orang lain pun macam tu juga, contoh dia kan. Hancurlah kehidupan, tak ada sistem. Berbanding dengan Islam datang dengan cara yang kehidupan yang lebih baik. Itu Parsi. Kerajaan Rom pula, kalau Parsi tadi kita tengok percampuran antara falsafah dengan agama. Rom pula, mereka ni sibuk nak menjadi kuasa tentera yang kuat. Mereka sibuk nak menjadi penjajah. Dan kemudian daripada sudut agama pula, mereka bersengketa dengan puak Kristian di Syam. Rom ni dia ada gereja timur dan gereja barat kan. Dia ada pertembungan mazhab tu. Sampai sekarang pun masih berlaku. So pertembungan mazhab ni, Roman Katolik semua ni daripada dulu dah ada lah. Kalau kita tengok amalan Kristian orang Arab Kristian lain dengan yang dekat barat, lain. And then dekat Rusia pun lain. Arab ni, Kristian Arab ni, kalau kita tengok, sebab dia guna bahasa Arab, so kita rasa kadang-kadang macam dia agak rapat dengan kita. Maksudnya kalau daripada segi agama, sebab sama-sama guna bahasa Arab kan. Maksud saya ni orang Arab lah, sama Arab. So kalau kita tengok, dia orang tak bezakan sangat Kristian ni Arab. Maksud saya tak beza daripada segi adat semua tu kan. Cuma agama dia memang dia jagalah. Kalau kita pergi Mesir ke Jordan ke, kita pun tak dapat nak bezakan mana satu Arab Kristian, mana satu Arab Islam. Cakap sama, beri salam. So bila macam isu salam-salam tu, beri Assalamualaikum tu, memang dekat belah sana tak ada isu lah kan. Biasa je kita beri salam kat orang Islam, orang Kristian beri salam kat kita. Tapi bila bawa konteks Malaysia memang jadi isu kan. Begitu juga penggunaan kalimah Allah. Memang dia orang pakai Allah juga. Dia tak ada nama lain bagi Tuhan dia, Allah. Sebab tu bila Kristian kat Malaysia yang bukan Arab nak guna kalimah Allah, ada isu kan. Tapi kalau kat negara Arab memang tak ada isu lah. Sebab memang diguna Allah juga. Tuhan dia adalah Allah juga. Memang betul pun. Cuma tinggal lagi dia masalah Nabi tu, dia tak nak percaya kan. Okey, puak Rom dia sibuk nak menjajah, jadi kuasa tentera yang kuat. Dan kemudian dia ada masalah dengan puak Kristian di Syam dan juga di Mesir. Dia orang ni mazhab lain, di Syam mazhab gereja timur lain. Jadi mereka ni bergantung penuh pada kekuatan angkatan tentera dan cita-cita penjajahannya yang berkobar-kobar dalam cubaan untuk memodernkan agama Kristian supaya disesuaikan dengan tujuan dunia mereka. Untuk menguasai dunia ni, dia orang kuatkan tentera dia, dan pada waktu yang sama dia nak melebarkan dia punya mazhab, dia punya ajaran Kristian dia.
Jadi negara ni pun dalam keadaan huru-hara, lebih teruk daripada negara Parsi, yang mana kehidupan mereka penuh dengan kemewahan. Tetapi kemewahan ni berlaku juga kemerosotan dalam ekonomi dan pemerasan terhadap rakyat jelata. Kalau kita tengok sistem pentadbiran Kristian ni, orang Rom ni dia raja kat atas, dan rakyat ni kalau kita tengok cerita-cerita lama-lama tu kan, memang betul lah, rakyat ni macam hamba. Harta semua serah pada gereja, kan? Gereja dengan raja, dia orang ni yang kaya. Jadi bila benda-benda ni berlaku ketidakadilan dalam sistem kerajaan Rom tu sendiri. Lepas tu ada satu lagi kerajaan Greece ataupun Greek. Greek ni lagi teruk. Pernah dengar tengok yang macam-macam Tuhan tu kan? Berapa banyak Tuhan dia? Macam-macam Tuhan. Jadi dia orang ni pula banyak dengan dipengaruhi dengan khurafat dan dongeng yang tidak memberi sebarang faedah dan natijah yang berguna sama sekali. Itu orang Greek, orang Yunan. Kita pun tahu kan sejarah dia macam-macam Tuhan tu. Lepas tu dekat India pula, India dah ada masa ni sebenarnya, kerajaan India, yang mana mungkin kita tak tahu kan. India, tapi mungkin dia tak panggil India lah, cuma dalam kitab ni dipanggil India. Mengikut Profesor Abu Hassan Ali Nadwi, seorang ulama besar India, dia cakap India pada masa tu juga terjebak dalam lembah kemerosotan agama, akhlak dan juga sosial. India pun masa tu tak boleh pakai, walaupun kerajaan dah ada, tapi tak boleh pakai juga, hancur juga. Jadi benda-benda macam ni lah menyebabkan bahawa Allah nak mencari satu lokasi baru yang tak ada dipengaruhi oleh masalah-masalah perebutan kuasa, masalah-masalah akhlak, masalah-masalah khurafat ni. Jadi Allah mencari satu lokasi baru, satu tamadun yang bersih, yang boleh dibentuk daripada kosong. Tak ada campur aduk dengan politik, masalah khurafat, masalah sosial dan juga falsafah tadi. Jadi sebenarnya tanah Arab masa tu merupakan satu kawasan yang tenang, jauh dan terpencil daripada segala huru-hara ni. Mereka ni tidak pernah merasai kemewahan dan kemajuan seperti Parsi. Mereka duduk kat situ, dan kemudian mereka berdagang ke Syam dan juga ke Syam dan juga ke Yaman, kan? Itu je perniagaan masa tu. Lepas tu mereka juga tidak berdepan dengan kerosakan dan keruntuhan akhlak yang teruk. Dan mereka juga tidak mempunyai kekuatan ketenteraan seperti kekuatan ketenteraan Rom tadi. Jadi kalau kita tengok, orang Arab masa ni masih macam fresh lagi, belum dicemari oleh masalah-masalah tadi. Mereka juga tak ada terpengaruh dengan ideologi khurafat yang dibawa oleh falsafah Yunan ataupun Greek tu ni. Jadi penulis ni, Syekh Ramadan Buti, menyifatkan bahawa sebenarnya tanah Arab ni adalah seperti bahan bentah yang belum dicemari oleh apa-apa unsur-unsur yang boleh merosakkan mereka. Jadi senang dibentuk. Senang bentuk untuk membentuk satu kumpulan manusia yang mempunyai sifat-sifat amanah, pemurah, suka menolong dan bencikan kezaliman. Apa yang mereka ada hanyalah pengetahuan yang dapat menyinari ke jalan-jalan ke arah tersebut, kerana mereka ini hidup dalam kejahilan yang gelap memekat. Tapi ada satu kelemahan, mereka ni tak terdedah dengan segala kemajuan ni. Mereka duduk dalam suasana jahil. Tapi jahil ni satu yang bagus untuk kemunculan agama baru ataupun nabi baru. Bukan agama baru, nabi baru. Senang nak dibentuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, dan sesungguhnya kamu sebelum hari ini adalah daripada golongan orang-orang yang sesat. Ini Allah sifatkan siapa? Bangsa Arab sebelum tu adalah golongan-golongan yang sesat, tak ada hidayah. Tak ada sebarang ilmu pengetahuan pun yang masuk, tak ada sebarang ilmu ekonomi pun yang masuk, yang mempengaruhi pemikiran mereka pada masa tu. Tetapi penegasan ini lebih merupakan keuzuran dan kemaafan bagi mereka, dan bukannya satu bentuk kehinaan. Walaupun orang Arab ni dia duduk dalam suasana jahil, dan Allah sebut mereka ni adalah orang-orang yang sesat, tapi ini adalah satu keuzuran dan kemaafan.
Sebab Allah dah susun macam tu, dan bukannya untuk menghina orang Arab tu sendiri. Ini memandangkan bangsa-bangsa lain telah menggunakan tamadun dan juga kemajuan mereka sebagai alat ke arah kerosakan. Sedangkan bangsa Arab ni sedangkan mereka itu sendiri sedar malah merancang sedemikian. Di samping itu, sebenarnya Arab daripada segi kedudukan muka buminya pula terletak di pertengahan bangsa-bangsa tersebut, iaitu Parsi dan juga Rom yang sedang bergolak. Macam kita tahu, ada masalah perluasan kuasa, pertembungan agama dan juga pertembungan falsafah di Rom dan juga Parsi. Jadi Muhammad Mubarak, seorang profesor Mesir, telah mengutarakan pendapat dengan katanya bahawa orang yang memerhati dan memandang kepada bangsa Arab akan dapat melihat bagaimanakah bangsa Arab boleh berdiri di masa-masa silam di tengah-tengah dua tamadun yang melebar di kiri dan kanan. Maksudnya, walaupun ada tamadun Parsi dengan Rom yang kuat, yang hebat, tapi mereka ni tak terpengaruh. Di sebelah kirinya, tamadun barat yang keterlaluan telah cuba mencipta gambaran dan imej manusia dengan aliran yang kering, pucat, tak berhias dan tidak terjejas dengan hakikat keinsanan. Di sebelah kanannya, dia merefer kepada tamadun Parsi ni pula, tamadun kerohanian dan kejiwaan yang melambung ke alam hayalan, seperti terdapat di India, China dan sebagainya. Jadi apabila kita telah faham kedudukan bangsa-bangsa yang ada pada zaman ni serentak tau. Maksudnya zaman tamadun Parsi, Rom, Greece, semua ni dengan orang Arab ni, dia berlaku pada zaman yang sama. Jadi dengan segala kekalutan yang ada tu, mudahlah bagi kita akan lepas ni memahami hikmah Allah mengutuskan Rasul di semenanjung tanah Arab ini. Dan bangsa Arab pula merupakan golongan pertama buat merintis jalan-jalan ke arah tersebarnya obor seruan dakwah Islamiah, yang mana pada hari ini kita semua dapat manfaat daripadanya. Itu dia punya hikmah Allah pilih tanah Arab ni. Dia sebagai satu tempat yang fresh. Dan kemudian antara sebab juga Allah pilih lagi semenanjung tanah Arab ni sebagai tempat kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri juga adalah seperti mana kita tahu bahawa terdapatnya di sana ialah Baitullah Al-Haram, Mekah. Tapi masa tu orang Parsi tak heran pun kat Baitullah tu. Dia tak nak pun. Orang Rom pun tak peduli. Tapi Allah telah menjanjikan bahawa agama dia memang dibina di situ. Kan? Di mana Baitullah, kita tahu siapa bina Baitullah? Nabi Ibrahim, kan. Masa tu orang dah tak kisah dah. Orang masih tak pedulikan Baitullah. Tapi Allah nak angkat semula kedudukan Baitullah Al-Haram, yang mana dia menjadi tumpuan dan kesejahteraan umat Islam seluruhnya, dan merupakan rumah yang pertama untuk manusia beribadat serta mempraktikkan hukum rukun agama. Lembah Mekah ini telah berjalan dan melaksanakan seruan bapa para anbiya, itu Sayyidina Ibrahim AS. Jadi tempat ini adalah tempat yang pertama agama Islam diseru, di mana Nabi Ibrahim telah diutus, dan Nabi yang terakhir Khataman Nabiyyin juga muncul di sini. Daripada kedudukan ilmu alam ataupun geografi pula, semenanjung tanah Arab ini telah dipilih untuk bebanan tanggungjawab dakwah Islamiah kerana situasi dan kedudukannya di tengah-tengah pelbagai bangsa. Ada bangsa Parsi, Rom, Greece semua tu. So dia duduk tengah-tengah. Ini menyebabkan penyebaran dakwah Islamiah di kalangan bangsa-bangsa dan negara di sekelilingnya tersebar dengan mudah. Jadi Allah pilih ni supaya dia duduk tengah-tengah. Dia senang nak pergi ke Rom, senang nak pergi ke Parsi, senang nak pergi ke Afrika, senang nak pergi ke Greece dan kawasan-kawasan sekitar dia. So senang untuk penyebaran dakwah Islamiah ni. Dan kita tengok selepas Nabi wafat, Khulafa Rasyidin pun akan mula menyebarkan dakwah, kan. Masa zaman Sayyidina Umar, dilebarkan sampai ke Syam, di mana Baitul Maqdis ditawan oleh orang Islam, kan. Dan kemudian antara hikmahnya juga, sebab apa? Sebab ada bahasa Arab. Sebab bahasa Arab. Bahasa Arab ni kalau kita tengok, Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni adalah satu kekuatan, satu media dakwah Islamiah, yang mana dia adalah bahasa yang terbaik untuk menerangkan dan bertafsirkan percakapan ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok bahasa-bahasa yang ada, bila kita bandingkan dengan bahasa Arab ni banyak keistimewaan dia. Contoh, saya bagi contoh dia ada untuk satu-satu benda dia nak sebut. Contohnya unta. Untuk unta saja dia ada 20 nama untuk unta. Ada Jamal, ada Nakhlah, ada Humrun. So kalau kita anak unta, ibu unta, bapa unta.
Kalau untuk orang pula, budak kecil, baby, budak kecil, remaja kan. Tapi kalau untuk bahasa Arab dia ada 20 gelaran untuk kita kategorikan, start daripada baby sampai ke orang tua. Ada sobi, ada tiflun, ada syabab, ada rajulun, ada syaikhuha. Itu saya ingat lah. Banyak lagi. So detail dia bahasa Arab ni, dia tak macam bahasa lain. Kalau kita baca Al-Quran, kita jumpa satu perkataan, contohnya dekat sini, dekat satu tempat kita jumpa saya bagi contoh. Uskun, contoh kat sini, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun. Dan kami pun kata, beritahu kepada Adam, tinggallah engkau dan juga isteri engkau, zawjuka, di dalam syurga. Uskun kat sini boleh jadi tinggal, tapi dia berasal dari perkataan sukun. Sukun ni maksudnya mati. Ada baris kan, kita belajar sukun kan, sukun baris mati. Ataupun dia akan jadi pula transform kepada perkataan sakinah. Sakinah apa maksud dia? Ketenangan. So daripada sakana yaskunu uskun, kemudian dia jadi sakinah. Asalnya sakana ni tetap, kemudian dia jadi sukun, mati. Kemudian dia boleh transform jadi sakinah. Sakinah maksud tenang, tak bergerak. Uskun tinggal. Tinggal maksudnya duduk kat situ lah. So dia bahasa Arab, bahasa yang betul-betul unik, yang tak terdapat pada bahasa-bahasa lain. Jadi Allah pilih tu sebenarnya tanah Arab ni sebab orang Arab ni menggunakan bahasa Arab. Yalah, orang Arab memang menggunakan bahasa Arab kan. So keistimewaan bahasa Arab tu sendiri menyebabkan Allah pilih munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak kongsikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai Nabi yang terakhir, yang semua kita percaya, yakin, tak ada orang argue kan. Dan itu adalah akidah kita. Sebab tu walaupun benda ni nampak simple, mudah, Nabi Muhammad akhir zaman, tapi kalau benda ni mudah, simple, kenapa masih ada orang cakap mengaku ada Nabi, dan kemudian ada pula orang percaya? Benda ni nampak simple, mudah, tapi still ada orang mengaku Nabi dan ada pengikut pula. Ini kena clear betul-betul kan. Walaupun mungkin kita datang kuliah, kita ada keluarga kita, tapi tak mustahil ada orang sahabat kita kat luar sana yang terpengaruh dengan cerita-cerita Nabi ni, dan dia jadi pengikut Nabi ni. Jadi kita kena berhati-hati. Ada satu hadis yang diriwayatkan yang maksud dia, aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki. Lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkan, kecuali pada tempat sekeping pada batu-bata pada satu sudut. Maksud satu sudut ni, satu bangunan ada satu batu-bata yang belum disempurnakan, dilekatkan. Maka orang ramai datang mengelilinginya dan kagum melihat dan berkata, mengapa tidak diletakkan seketul batu-bata di tempat yang kosong itu? Maka akulah, Nabi Muhammad cakap, akulah batu-bata tersebut dan akulah penyudah segala Nabi. Ni dalil dia. Nabi Muhammad mengibaratkan dia adalah seketul bata yang melengkapkan sebuah bangunan. Jadi dia datang, dia memenuhkan ruang kosong bata ataupun sudut tersebut yang belum diisi dengan bata tersebut. Jadi pertautan dan hubung kait dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah para anbiya terdahulu adalah bertujuan untuk memperkuat dan memperkemaskan, atau sebagai satu kesimpulan dan penutupan, seperti mana yang dapat difahamkan daripada hadis tersebut. Jadi Nabi ni dia bawa dengan dua benda. Satu, dakwah dia adalah mengenai akidah, kepercayaan dan juga perundangan serta akhlak. Ini dakwah Nabi dia bawa. So dia tak lari. Daripada start Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dia akan bawa akidah, perundangan dan juga akhlak. Syariat lah, kita panggil syariat. Akidah dengan syariat. Akidah ni sama, Allah tetap satu, tak berubah. Agama pun satu, Islam. Tapi syariat berbeza-beza. Itu setiap Nabi bawa syariat yang berbeza-beza. Nabi Ibrahim dengan syariat Ibrahim, Nabi Musa dengan syariat Nabi Musa, Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Muhammad. So datanglah siapa-siapa pun selepas Nabi Muhammad, dia kena Nabi Isa yang datang selepas Nabi Muhammad pun kena ikut syariat Nabi Muhammad. Dia tak boleh bawa syariat Nabi Isa dulu.
walaupun dia akan datang selepas ini. So syariat kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kongsi sikit tentang latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu lagi kitab, tentang dia punya, kalau minggu lepas kita dah baca dia punya nasab dia, keturunan. Ingat lagi tak? Sampai ke Adnan yang kita baca sama-sama tu. Kalau tak ingat, saya baca lagi sekali. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar ataupun bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin apa? Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'ad bin Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf 5, bin Qusay 6, bin Kilab berapa? 7, bin Murrah 8, bin Ka'ab 9, bin Lu'ay 10, bin Ghalib, bin Fahar, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah berapa? Bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazar, bin Mu'ad, bin Adnan. Berapa? Solid dia punya nasab dia. Nasab ni masuk keturunan dia. Jadi ini adalah yang paling sahih tentang keturunan Nabi SAW. Kemudian ada pembahasan sikit, saya nak sambung terus tentang kehidupan dia. Nabi Muhammad SAW disepakati bahawa adalah seorang pemuda yang dilahirkan di sebuah tempat pendalaman yang terpencil di Mekah, dan dilahirkan pada tahun gajah. Kan? Budak kecil pun tahu kot Nabi Muhammad lahir tahun gajah. Maksudnya kita dah didedahkan kan, daripada kecil lagi. Dan kita semua tahu tentang kisah tahun gajah, apa yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi SAW, yang mana raja daripada Abyssinia, Abrahah, datang untuk meruntuhkan Kaabah. Dia datang meruntuhkan Kaabah sebab apa? Dia nak bina Kaabah atau tempat ibadat baru di negara dia, di Habsyah sana. Kan, Raja Abrahah ni. Sedangkan mereka adalah penganut agama Kristian yang lebih suci, lebih betul, lebih benar berbanding dengan kehidupan orang Arab jahiliah yang masa tu yang tak ada Tuhan pun, yang menyembah berhala. Tapi Allah, walaupun yang datang tu raja Kristian yang mana masih menganut ajaran Nabi Isa, tapi Allah musnahkan dia. Sebab apa? Sebab Allah nak pelihara keturunan ataupun nak pelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi lahir tahun tersebut. Tahun tentera nak Kristian ni daripada Afrika ni nak musnahkan Kaabah, tapi Allah musnahkan tentera Kristian tersebut. Sedangkan ajaran Kristian tu lebih benar daripada ajaran orang musyrik yang menyembah berhala ni, tapi Allah jaga yang musyrik ni dan musnahkan Kristian. Itu berkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau Allah nak jaga, baik dia jaga agama Kristian kan. Tapi sebab nak utuskan Nabi Muhammad ni, dia musnahkan tentera bergajah tersebut. Dan ulama' berselisih pendapat, bilakah ayah baginda meninggal dunia? Adakah dia meninggal ketika Nabi dikandungkan, ataupun dia meninggal selepas Nabi dilahirkan? Ada dua pendapat ya. Satu pendapat memang Abdullah ni, ayah Nabi Muhammad ni, lahir ketika wafat ketika Nabi Muhammad dikandungkan oleh ibunya Aminah. Pendapat yang kedua yang mungkin kita jarang dengar, Abdullah ni lahir, dia meninggal selepas Nabi lahir 7 bulan Nabi lahir. Maksudnya Nabi dah lahir 7 bulan baru ayah dia meninggal. Pendapat yang pertama, masa
Nabi dalam kandungan lagi. So ada dua pendapat Tapi tak ada perselisihan pendapat tentang ibu dia. Memang ibu dia meninggal di Abwa, di tempat di antara Mekah dengan Madinah, nama dia Abwa. Itu tak ada perselisihan. Perselisihan tadi tentang bila ayah dia meninggal, sama ada ketika dia Aminah hamil ataupun ketika Nabi dah lahir. Dan kemudian Nabi seperti mana kita tahu dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib meninggal ketika dia berumur ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun. Dalam kitab ni 8 tahun. Ada pendapat cakap berapa? 10 kan? Dan dikatakan juga pendapat yang lain ketika Nabi berumur 6 tahun. So datuk dia jaga, kemudian datuk dia meninggal ketika Nabi berumur 8 ataupun 6 tahun. Dan dikatakan 10 tahun. So 8, 6, 10. Dan kemudian dia dijaga oleh Abu Talib. Dan sehingga dia berumur 21 tahun. Ketika dia berumur 21 tahun, Nabi mengikut Abu Talib pergi ke Syam. Kita semua tahu kan, dia pergi Syam. Dan dikatakan pada ketika itu Nabi berumur dia ada dua pandangan. Masa dia ikut Nabi ke Syam tu, dua pandangan. Ketika itu dia berumur 9 tahun. Dan satu lagi pandangan dia berumur 21. 12 tahun. 9 satu pandangan, 12 satu pandangan. Dan kemudian bila dia pergi ke Syam tu, kita semua pernah dengar dia berjumpa dengan seorang rahib Kristian kan. Bila dia jumpa rahib Kristian kat situ, dan rahib ni Kristian telah memberitahu kepada Abu Talib supaya jangan pergi jumpa dengan orang-orang Yahudi, sebab dia takut Nabi Muhammad ni akan dicederakan ataupun dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sebab apa? Orang Yahudi ni dia nampak tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia budak lagi, tapi rahib Yahudi ni dia dah nampak tanda-tanda kenabian. Adalah sesi soal jawab, dia check. So dia nampak bahawa Nabi Muhammad ni adalah Nabi akhir zaman. Tapi dia tak share. Orang Yahudi ni dia memang sakit hati. Dia tak boleh terima Nabi ni akan lahir daripada orang Arab. Cuma dia nasihatkan, jangan dedahkan Nabi Muhammad ni berjumpa dengan orang-orang Yahudi, supaya orang Yahudi, sebab orang Yahudi ni kenapa dia tahu? Dia orang memang mengkaji dan menunggu siapakah Nabi akhir zaman. Jadi setiap orang Arab yang datang, setiap orang Yahudi yang datang, yang lahir, baby yang lahir, dia akan check tanda-tanda Nabi ni. Dia orang betul partikular kan. So bila tengok Nabi Muhammad ni, dia orang pun tahu inilah Nabi akhir zaman. Sampai macam tu sekali. Dia punya ambil beratnya dia. Dan ketika berumur 25 tahun, dia keluar sekali lagi ke Syam. Kali ini dibawa dagangan daripada Siti Khadijah kan. Sampailah dia ke Basra. Basra ni kalau kita pergi kat Syria, sempadan Jordan dengan Syria tu, ada satu nama tempat Basra kan. Memang ada satu tempat nama Basra. Sampai sekarang kita boleh pergi. Saya pernah lalu lah, sebab kalau nak pergi Damsyik tu memang kena lalu kat situ. Tapi tak ada apalah, dia semacam bandar je lah. Dan dia berkahwin dengan Siti Khadijah selepas itu pada ketika dia berumur 30 tahun. Dan satu pendapat lagi ketika berumur 21 tahun. Yang kita biasa dengar dia berumur, Nabi kahwin dengan Siti Khadijah umur berapa? 25 kan. So kadang-kadang bila masalah sejarah ni dia akan banyak pandangan dan pendapat. Kat sini pun dia akan sebut macam beberapa pandangan lah. So kat sini dia cakap 30 tahun. Satu pandangan lagi 21 tahun. Dan Khadijah umur dia 40 tahun. Dan Khadijah adalah perempuan pertama yang dikahwini oleh Nabi SAW, dan juga wanita pertama yang meninggal daripada kalangan isteri dia. Dan selepas itulah baru Nabi Muhammad SAW akan berkahwin dengan wanita lain. Setelah tu dia tak pernah memadukan Siti Khadijah. Walam yankah alaiha ghairaha, maksudnya dia tak pernah memadukan Siti Khadijah. Wa amarahu Jibril an yaqra alaiha assalam min rabbiha.
Ini keistimewaan Siti Khadijah. Maksudnya apa? Ada orang terjemah. Wa amarahu Jibril an yaqra 'alaiha assalam min rabbiha. Kajian maksudnya Allah beritahu pada Nabi Muhammad melalui Jibril bahawa Allah kirim salam kepada Siti Khadijah dengan perantaraan Jibril lah, kan? Hebat tak hebatnya dapat kiriman salam daripada Allah sendiri, Siti Khadijah ni. Jadi kalau kita ada isteri macam Siti Khadijah ni, kalau kita ada lah, memang tak risaulah, perempuan tu takkan dimadukan. Sebab tadi tengok WhatsApp tu ada surau punya WhatsApp tu kan, siapa hantar tu? Hafiq so, cepat ya respon kan kalau buat-buat macam tu. Tapi kalau perempuan tu tak seperti Siti Khadijah, boleh kot dimadukan. Adil lah kan. Tapi orang lelaki tu seperti Nabi Muhammad lah juga. So kita tak sampai tahap tu. Sebab tu tak ada isu lah kot kalau orang lelaki nak poligami tu kan. Betul lah kan. Perempuan pun bukan macam Siti Khadijah, lelaki pun bukan macam Nabi Muhammad kan. So itu untuk Nabi Muhammad tu lain kes dia. Dan selepas tu saya sambung sikit je, Allah gerakkan kepada Nabi Muhammad ni, beri ilham dia untuk berkhalwat. Khalwat ni kalau dalam bahasa Arab khalwah. Khalwah ni bukan benda yang tak elok, tapi dalam konteks bahasa Melayu khalwat ni tak elok lah kan. Tapi khalwah maksudnya mengasingkan diri, wa ta'abbud li rabbih, dan beribadat kepada Tuhan dia. Yang mana kita tahu dia pergi ke Gua Hira, Ghar Hira, yata'abbadu fihi al-layali dawatil adad. Dia maksud tiap-tiap berapa malam dia akan berkhalwah di Gua Hira. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW dapat menjauhkan diri daripada penyembahan berhala dan juga agama kaum dia sendiri. Sebab Nabi sendiri ni fitrah dia dah daripada awal lah, dia tak suka kepada penyembahan berhala tersebut. Allah dah campakkan daripada hati, ke dalam hati dia daripada awal, sejak awal lagi, bahawa dia tak suka kepada penyembahan berhala tersebut. Bila dia tak suka, Allah gerakkan lagi supaya dia dapat berkhalwat di Gua Hira. Dia pergi beberapa malam, kemudian dia balik. Dia pergi lagi beberapa malam, beberapa balik. Kadang-kadang tempoh dia jadi panjang, kadang singkat. So kita berhenti kat situ dulu. Dah habis modal lah. Nanti saya sambung lagi. Kalau tak study, dia jadi macam ni lah. Sebab tu kadang-kadang ustaz ni, kadang-kadang dia perlu study. Jangan cakap, kadang-kadang orang cakap, ustaz tolong beri ceramah tajuk ni sekian-sekian kan. Dia orang pun perlukan juga persediaan kan, supaya tak adalah main macam asal boleh je kan. So kalau nak jemput ustaz, bagi dia tempoh supaya dia boleh study, baca. Saya ni tak apa, bidang terjun je. So kalau saya ada macam saya tak nak ni, tapi tak ada ustaz nak ganti saya, so saya teruskan juga. Sebenarnya jadual saya tu letak je template. Kalau ada orang lain, beritahu, saya sedia mengosongkan slot saya. Tapi sebab hari ni tak ada orang ganti, okeylah, saya teruskan. Dan untuk aktiviti surau, hari ni kita ada CSR kan. Next year kalau boleh kita plan awal sikit lah, sebab kita tengok respon tu okey kan, sampai rakib yang uruskan ni sampai susah nak susun orang. Tapi bila last minute ada beberapa yang tak datang, katanya tak apalah, tahun depan kalau siapa nak lead, boleh beritahu, kita offer, tak kisah pun kan, tukar-tukar orang. Dan kalau ada nak buat aktiviti lain pun beritahulah untuk surau kan. Sebab kita kat office ni boleh kuliah macam ni lah, tapi untuk program luar, kita kalau plan awal-awal, kita boleh buat lebih baik lagi kan. CSR ke, nak buat, kita merancang untuk buat umrah tahun depan. Umrah anjuran surau ni mungkin lepas bonus lah kot sedap sikit dapat. Tak semesti ramai, kalau ada 5 orang daripada surau pun tak apalah, kita boleh join dengan mana-mana group kat luar tu. Tapi at least surau yang initiate kan. Mungkin lepas ni haji pula ke kan, ataupun kita nak buat rombongan
ala apa, team building surau Astro, boleh juga. Kita buatlah, pergi, adalah pengisian ni, macam kita boleh buat tazkirah dengan ustaz-ustaz yang hebat-hebat ke kan, Qiyamulai ke, pergi buat. Tak tahulah, kita fikir sama-sama lah kan? Sebab banyak idea daripada muslimat. So saya nak tengok muslimin pula yang ke depan. Dan Sabtu ni kita ada jenazah tu kan, kursus jenazah tu bagus juga tu. Cuma kalau kita boleh buat awal tahun ke, macam untuk tahun depan kan, penting tu. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu macam nak uruskan keluarga kita kan. Tak tahu, mulalah sibuk nak cari orang surau. Sedangkan benda tu kalau kita belajar daripada awal, at least kita tahu persediaan awal kan, untuk uruskan jenazah. Nak baringkan dia, nak betulkan dia punya kiam, nak tutup mata, betul-betul macam tu lah. Jadi kalau kita semua ada kat sini lagi tahun depan, kalau ada, kita boleh tambah lagi aktiviti kat surau ni, insyaAllah. Duit insyaAllah kita boleh carilah. Dan ada sumber-sumber macam duit zakat tu pun banyak membantu kita kan. Untuk Ramadan ke nanti, insyaAllah boleh dipikirkan daripada sekarang dan beritahulah. Sebab AJK yang ada sekarang ni, saya rasa last bila 2015 nanti boleh pilih pengurusi baru, AJK baru. Sedialah sekarang cari calon-calon yang sesuai. Takkan saya je manjang kan, boring lah juga. Tak ada pemimpin-pemimpin yang baru. InsyaAllah Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,